forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon daripada Tekang Amil. Siapakah yang bakal menang di Dom Pelangai pada hari ini? Sebelum tu, saya baca sedikit dekat Malaysia kini ni. Pengundi Pelangai masih bersama PN. Tinjauan bersama pengundi Pelangai membayangkan PN akan tewas dalam PRK Sabtu ini. Tinjauan itu menunjukkan hampir semua responden telah membuat keputusan dengan 55.5% responden akan mengundi BN dan 3.2% lagi memilih PN. Okey tuan, mari kita dengar analisa dan respon daripada Datuk Kamal Amir. Siapakah bakal menang di Dun Pelangai? Okey tuan-tuan, dia akan kita komen macam biasa. Bila saya, ini kita masuk bab politik dah. Apabila saya melihat sepanjang kempen-kempen di Dewan Undangan Negeri untuk Pelangai, saudara. Apabila pimpinan daripada parti pembangkang, mereka sudah pun mahu mewujudkan perpecahan di kalangan rakyat. Dulu, saudara, sewaktu kita mahu mencapai kemerdekaan dulu, warga bangsa Melayu ini berpecah-pecah. Melayu Singapura, Melayu Johor, Melayu Kelantan, Melayu Kedah, Melayu Perak, Melayu Selangor, dan mereka tidak bersatu. Akhirnya bila diwujudkan UMNO, maka wujudlah penyatuan bangsa kita. Dan dengan penyatuan itulah kita mencapai kemerdekaan. Boleh kita teriakkan untuk merdeka negara kita. Tapi hari ini selepas lebih 60 tahun kita mencapai kemerdekaan, tiba-tiba bibit-bibit untuk memecahkan perpaduan bangsa itu sudah wujud balik, saudara. Apabila saya mendengar beberapa orang penceramah yang hadir di pilihan raya Pelangai, saudara, bila dia menuturkan kata-kata, Pahang ni macam mana? Tak ada seorang pun menteri daripada Pahang ni datang daripada negeri Pahang untuk berada dalam kabinet kerajaan hari ini. Saya kata, untuk apa dia disuarakan begitu? Kemudian ada pula lagi kata 4 orang akan calon ahli Dewan Undangan Negeri akan melompat menyertai Perikatan Nasional. Jadi saya melihat bahawa usaha-usaha memecah belahkan warga. Sedangkan macam di Pelangai itu, saudara, ini adalah kawasan, terdapat 3 kawasan Felda yang dibangunkan, yang diwujudkan, diasaskan oleh Tun Abdul Razak. Tujuan matlamatnya untuk memperjuangkan warga bangsa kita. Tapi jasa itu dilupakan. Sebaliknya agenda politik yang diutamakan. Mereka bukan tak sedar sebenarnya. Warga di Pelangai sebenarnya, saya katakan terus-terang, saya kata, malam tadi saya dapat laporan juga. Cuma ada satu pentas tu, di atas pentas ada 6 orang. Di bawah ada 20 orang je yang mendengar ceramah. Kemudian kosong kursi. Tetapi mereka yang menggunakan media sosial, berucap, berapi-rapi, seolah-olah mahu mengadu domba supaya rakyat, khususnya di Pelangai. Sepatutnya mereka kena faham, bila dilontarkan ungkapan kata-kata itu dan dirakamkan melalui media sosial, ia tersebar ke seluruh negara. Dan ini apakah mereka mahu menjelmakan suasana perpecahan bangsa? Ini kebimbangan saya, saudara. Hanya demi untuk mencapai matlamat politik, dah lah memang kita tahulah, banyaklah isu tonggangan agama digunakan sepanjang musim kempen pilihan raya 6 negeri dulu, saudara. Bertarabur umat Islam, saudara. Tapi sekarang ni, saya nampak di Pelangai ada pula wujud ciri-ciri seolah untuk memecah belahkan rakyat. Apabila dikatakan, berapa orang daripada Pahang ini yang dilantik duduk berada dalam sebagai menteri. Saya rasa kalau keadaan begitu, ada juga negeri Perlis tak ada pelantikan. Takkan itu nak dijadikan modal dalam politik. Saya rasa tidak sepatutnya isu itu diutarakan dalam ceramah-ceramah politik. Yang saya menanti, kalau ada susunan ataupun ungkapan, kata-kata, impian pimpinan daripada pembangkang untuk mentadbir negara seandainya mereka diberi kuasa. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk mentadbir negara ini yang mereka mahu lakukan. Bukan maki hamun. Sebab bagaimanapun saya dipahamkan, laporan terbaru petang tadi jam 6.30 petang. Saya menerima laporan daripada kesebat-kesebat kawan-kawan saya yang berada di lapangan. Mereka mengatakan bahawa bagi kawasan perkampungan, dia ada 13 kampung saya yang bukan Felda. Kedudukan hari ini 70%. Pengundi-pengundi di kampung-kampung tersebut, termasuklah kawasan di mana majoritinya bukan Melayu, saudara, di Kelonsong apakah. Itu memang dikatakan bahawa hampir 95% pengundi itu memilih untuk bersama dengan calon daripada UMNO Barisan Nasional.
Saudara. Dan saya juga bila melihat apabila Anthony Loke dia hadir, macam seolah-olah yang bertanding itu calon daripada DAP. Cara dia berceramah, penekanan, minta supaya penyokong-penyokongnya menyokong calon UMNO Barisan Nasional. Begitu juga kehadiran Datuk Seri Abang Mat Sabu. Dah masuk 6 kali dah. Begitu juga Datuk Mahfuz Omar dan ketumbukan daripada Parti Amanah. Mereka all out kali ini saya nampak. Sebab itu, ada kajian yang dibuat oleh Dr. Azman. Dr. Azman Awang, dia buat kajian bahawa setakat hari ini, mereka di kalangan ahli akademik, mereka buat kajian bahawa saat ini, bahawa kerusi untuk Dewan Undangan Pelangai ini bakal dimenangi oleh calon daripada UMNO Barisan Nasional. Kerana ada beberapa sebab. Antaranya, kawasan Dun Pelangai itu pernah diwakili oleh Menteri Besar, iaitu Tan Sri Anan Yaakob. Dan Tan Sri Anan Yaakob sudah pun hadir ke kawasan tersebut dah 3 kali, 3 hari berturut-turut. Begitu juga selepas Tok Nan, ataupun dikenal dengan Long Nan lah saudara, ini Esko Kerajaan Negeri Pahang, iaitu Allahyarham Datuk Johari. Walaupun dalam tempoh 10 bulan beliau menjadi Esko Kerajaan Negeri Pahang, banyak kerja-kerja ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh Tok Nan dilangsaikan, tapi malang menjemputnya pada bulan September lepas, berlaku kemalangan, tragedi kapal terbang, dan hari ini warga Pelangai sekali lagi harus mencari pemimpin yang baru. Dan dilihat calon yang ini diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional adalah merupakan calon anak tempatan yang mantap. Saya dipahamkan antara 4 isu utama yang menjadi perhatian mereka. Pertama sekali, warga di Pelangai, mereka sudah jelik. Sebab apa yang diutarakan oleh penceramah-penceramah yang hadir ke Pelangai tidak lebih daripada maki hamun dan menceritakan keburukan orang. Jadi mereka tidak mampu membaca apa sebenarnya kehendak warga Pahang. Orang Pahang ni bukan suka sangat nak maki orang, saudara. Tapi bila datang penceramah, maki hamun itu tak kena, ini tak kena, jadi akhirnya mereka bertanya, siapa yang betul? Dan orang yang hadir bercakap itu pun, adakah mereka betul? Yang hadir tu, apakah mereka mewakili kumpulan yang benar-benar berjasa dan memperlihatkan kepimpinan? Kerana mereka semua hadir itu adalah merupakan orang yang pernah mementadbir negara kita ni. Saat ini saya dikabarkan bahawa ketumbukan daripada Perikatan Nasional sedang menyerang habis-habisan di Pelangai. Katanya lah, tak tahulah, saya belum dapat terima kiriman. Dr. Mahathir hadir, Tan Sri Muhyiddin hadir, ramailah ketumbukan-ketumbukan. Dan rakyat di Pelangai dapat melihat. Nak cerita buruk pasal orang, saya rasa mungkin mereka akan menolak. Sebab rakyat dah tahu bagaimana negara ditadbir oleh mereka. Sewajarnya para kempenlah apa yang mereka nak lakukan. Macam mana yang diutarakan oleh calon daripada UMNO Barisan Nasional, saudara. Datuk Amza. Dia bagi tahu bahawa dia kata ada beberapa perkara. Ada kita tengok tadi. Tulis saudara, dia menampilkan 4 ikhtiar untuk Pelangai. Itu calon daripada UMNO Barisan Nasional. Itu Datuk Amiza Abu Adam. Dia kata ada 4 ikhtiar yang akan dilakukan. Itu pertama sekali masalah perumahan rakyat. Sebab itu dia kata bahawa ada kawasan-kawasan yang masih ada lagi tanah yang boleh dipohon daripada kerajaan negeri, mau dibangunkan supaya sama ada warga Felda generasi ketiga dan keempat dapat berpeluang untuk memiliki rumah. Satu. Yang kedua, usaha. Memanglah orang bercakap bahawa mesti ada sekurang-kurangnya satu kawasan untuk dijadikan tempat mengisi minyak, petrol pump, kedai petrol station. Saya itu hari pergi rupanya bukan di Pelangai, tapi itu di dalam kawasan Negeri Sembilan rupanya. Itu di kampung Sungai Durian. Saya ingatkan dalam Pelangai, bukan. Itu dalam keadaan Negeri Sembilan. Jadi Datuk Amiza dia kata kalau dia terpilih, dia akan memastikan adanya kedai ataupun tempat petrol station untuk mengisi petrol. Benda tu boleh diadakan. Inilah yang rakyat nak. Yang ketiga, dia akan memastikan bahawa jalan-jalan yang gelap. Sebab dia memang nak masuk ke kawasan ke desa Pelangai, saudara. Dewan Undangan di kawasan Pelangai itu memang kawasan gelap.
Terutama lagi daripada Karak ke melalui Telemong, saudara. Telemong itu kawasan perkampungan. Di situ ramai warga bukan Melayu di situ. Dan jalan-jalan itu hendaklah dipasang dengan lampu jalan. Kalau tak gelap, itu yang boleh menimbulkan kemalangan. Itu jadi akan diusahakan untuk diwujudkan lampu-lampu jalan. Dan yang keempat adalah peluang pekerjaan untuk anak muda. Ini yang empat. Sepatutnya begitulah setiap calon mengutarakan ini matlamat kita. Tapi lain tak ada, saya. Apa yang dijajakan? Lain tak ada. Maki hamun. Kononnya pemimpin daripada UMNO Barisan Nasional menggunakan jentera kerajaan untuk berkempen. Apabila diadakan jualan beras bersubsidi pun dituduh kononnya ini politik wang bagi pengundi beras. Sedangkan jualan itu dilakukan untuk seluruh negeri Pahang. Kebetulan sekarang ini musim pilihan raya di Dun Pelangai, diperbanyakkanlah jualan itu di kawasan Pelangai. Dan ini inisiatif yang dilakukan oleh Datuk Seri Wan Rosdi sebagai Menteri Besar. Sebab dia pun bimbang, tak mahu rakyat Pahang, tak cukup beras. Tapi dia dapat cari bahawa beras ini diberi subsidi. Begitu juga saudara apabila kononnya ahli Dewan Undangan Negeri 4 orang daripada UMNO Barisan Nasional akan melompat menyertai mereka sekiranya mereka menang. Jadi kalau mereka menang, dia kira lah tu saudara ngam-ngam sui punya nombor. Kalau menang, artinya sekarang ini Perikatan Nasional sekarang ni 17 ahli. Kalau dapat seorang lagi 18 campur 4, 22. Bolehlah bentuk kerajaan kononnya. Akhirnya apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dia kata tak ada seorang pun daripada UMNO akan melompat sebab kita terikat dengan walaupun tidak ada akta lompat parti di negeri Pahang, tetapi mereka masih ada lagi perjanjian. Dia tak boleh meninggalkan UMNO. Bayarlah 100 juta. Yang kedua, kata Datuk Zahid, bukannya ahli UMNO nak melompat. Mereka yang ada dalam Perikatan Nasional yang nak masuk dengan UMNO. Itu ceritanya. Tapi bagaimanapun saya rasa isu lompat-melompat ni kita lupakanlah saudara. Benda ni tak akan berlaku. Saya nampak tidak akan berlaku untuk UMNO nak melompat. Tak ada sebab. Tidak ada sebab bagi nak diruntuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Dr. Wan Rasdi. Tak ada sebab. Sebab dia mentadbir dengan baik. Saya melihat kajian daripada Dr. Azman pun melihat bahawa 85% warga di Pahang sayang pada Datuk Seri Wan Rosdi, naib Presiden UMNO, dan dia memang menyantuni rakyatnya, saudara. Begitu juga, saudara, saya di Pelangai, saudara, menurut menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, bahawa dia menyangkakan bahawa daripada 16,456 pengundi untuk kawasan Dun Pelangai, 75% dijangka akan hadir untuk mengundi, saudara. Dan saya rasa itulah awal pagi, guys, kerana menurut laporan kaji cuaca pula, bagi seluruh kawasan di Pelangai, saudara, daripada 4 kawasan pihak mengundi itu, bahawa cuaca diramalkan cerah pada sebelah pagi. Tapi, kalau lewat petang, akan berlaku hujan petir dan ribut petir. Jadi, sebab itu Suruhanjaya Pilihan Raya meminta agar warga Pelangai turun segera awal pagi, saudara. Itu keadaan. Dan malam ini, saudara, memanglah, malam ini bermulalah kempen terakhir. Sebab besok, sebab mengundi, saudara. Dan saya melihat gambaran yang datang pada saya tadi, ratusan, bukan ribuan, ratusan penyokong-penyokong Barisan Nasional mengadakan flash mob ataupun sambutan pulang. Sebab warga perantau, kebanyakan, dia lebih kurang ada 2,000 pengundi, saya. Sekitar 2,000 pengundi yang tidak tinggal di Pelangai, tapi mereka bekerja di Kuantan, mereka bekerja di Seremban, bekerja di Kuala Lumpur, saya. Jadi sekitar 2,000 orang pulang untuk mengundi. Jadi kepulangan mereka nampaklah dibawa motor ke dengan kereta dan disambut dalam flash mob, saya. Jentera Barisan Nasional, malah bukan saja Barisan Nasional, jentera Perikatan Nasional pun turut menyambut, mengalur-alurkan kepulangan. Dan itulah saya katakan, kepulangan perantau disambut dengan baik. Memanglah itulah sepatutnya begitu, saya. Sewajarnya semua parti bertanding, bila perantau balik, sambut dengan baik. Tak payah nak maki hamun.
Itu budaya yang harus diwujudkan. Sebab pagi besok mereka akan mengundi. Kebetulan besok saya Sabtu, cuti. Hari petang tadi, sebelum hari hujan. Tapi bagaimanapun, sejak tengah hari tadi, saya di sekitar kawasan Dewan Undangan Dom Pelangai, hujan. Tapi petang tadi nampak agaknya okey. Tak tahulah saat ini, kalau hujan lagi, saya Saudara Azminuddin, anak muda, kalau undi PN, temui kancuran. Saya tak mau cakap lebih, saudara. Saudara apa ni, Mat Kelakor, Pelangai milih BN. Saya melihat, saya rasa sekarang ni, pimpinan daripada Perikatan Nasional, mereka gerun. Seandainya berlaku kejayaan pada calon UMNO Barisan Nasional, ini adalah merupakan mengulangi peristiwa zaman waktu UMNO mewujudkan Muafakat Nasional. Daripada satu demi satu pilihan raya, sama ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri, yang terakhir sebenarnya dengan pilihan raya negeri Johor, kejayaan ditempuh semula. Jadi UMNO Barisan Nasional mula bangkit. Walaupun calon itu turun datang daripada parti-parti yang sealiran, macam apa berlaku di Johor. Di Johor, bila Parlimen Pulai dan Parlimen Dewan Negeri Simpang Jeram, bila sudah menampak kejayaan. Dan hari ini, besok, kalau itu berlaku juga kemenangan pada calon UMNO Barisan Nasional di Parlimen Dun Pelangai, ini merupakan seolah kebangkitan rakyat sudah pun menerima kembali kerajaan perpaduan. Jika ini berlaku, ini saya katakan disaster kepada Perikatan Nasional. Sebab itu mungkin mereka tidak mahu memilih untuk perbicaraan diteruskan dalam kerusi Parlimen Kemaman. Sebab mereka yakin bahawa Kemaman itu milik PAS. Ini konon-kononnya untuk mengembalikan semula semangat supaya orang terus menyokong Perikatan Nasional. Saya rasa ini juga tidak mungkin begitu. Malahan sekarang ini sudah timbul pula perbalahan. Ada orang setuju Tuan Mahathir bertanding, ada orang tak setuju. Ada orang mengatakan mestilah calon daripada parti PBM. Ada pula mengatakan itu milik PAS. Mereka sama mereka sudah berbalah. Jadi dalam keadaan itu, calon UMNO Barisan Nasional kalau dapat ditimbangkan sebaik mungkin oleh Presiden UMNO, calon yang terbaik. Saudara, maka kalau menang lagi, itu merupakan detik-detik sebagaimana menyamai. Dulu kita ada Muafakat Nasional. Kita menang di 7 pilihan raya negeri, kita menang di Melaka, kita menang di Johor secara kesan. Walaupun bertanding di Tanjung Piai. Menang. Kerana waktu itu yang bertanding adalah calon daripada MCA. Walaupun kawasan itu majoriti kawasan Melayu. Macam-macam lah orang tuduh UMNO ni menjual pada Melayu, pada Cina dan sebagainya. Isu-isu dibangkitkan. Tapi rakyat telah pun meletakkan keyakinan kepada calon-calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional. Dan kali ini, saya melihat calon-calon diturunkan oleh Pakatan Perpaduan sudah mula mendapat tempat. Kalau ini berlaku, saya katakan, ini adalah disaster kepada Perikatan Nasional. Sebab itu mereka all out sekarang saya. Dalam keadaan begini, saudara, saya melihat naib Presiden UMNO, Datuk Wan Rosli, begitu bekerja keras. Tak ada menunggu waktu. Malahan ketumbukan daripada Pakatan Harapan, sama ada daripada Parti Keadilan, daripada DAP, daripada Amanah, mereka turun ke gelanggang kali ini, membantu UMNO Barisan Nasional untuk memenangi kursi Dewan Undangan Negeri di kawasan Pelangai. Dan sepanjang yang saya lihat, saya dah berada seminggu di sana, saya. Kemudian saya berbual juga dengan warga di sana, warga Felda. Dapatan sehingga saat ini, Felda memanglah calon-calon pengundi-pengundi daripada Felda, mereka telah pun menetapkan untuk memberi sokongan kepada UMNO Barisan Nasional. Cuma yang agak ini merunsingkan, bagi saya tak ada nak runsing pun, itu tentang anak-anak muda yang balik ke Pelangai. Itu jumlah mereka sekitar dalam 2,000 orang. Dia ada 16,000 saudara pengundi. Takkan boleh dapat semua 2,000 saudara. Tentulah ada yang sedangkan yang balik tu ramai pula yang menyatakan kali ini mereka mau melihat perubahan. Mereka sudah pun menyatakan sokongan. Itu dapatan saya, saudara. Jangan marah, saudara. Sebab Ismail Mat, dia kata, rasuah tu sedekah. Itu kata mereka.
Dan tadi saya mendapat laporan bahawa Kelantan sekarang ni mengharapkan sentuhan daripada Dr. Mahdi untuk bagaimana nak mencari meningkatkan ekonomi Kelantan. Saya nampak ada satu benda yang agak sukar. Bagaimanapun terpulang pada mereka lah. Kita minta terbaik saja. Rafi Kelapa Muda, selamat mengundi untuk warga Pelangai. Dari jauh saya harapkan semualah semoga berjalan lancar dan damai. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. So, kita berharap pada petang ini, pada malam ini kita akan dapat keputusan yang memihak kepada kerajaan perpaduan dan BN akan menang di Dom Pelangai. Okay, saya baca detail sikit lagi lah dekat musik ni. Berdasarkan dapatan, didapati bahawa naratif perubahan yang dibawa PN masih belum dapat mendemusi jiwa pengundi di Dom Pelangai walaupun telah ada peningkatan kejenuhan terhadap PM. Menurut Akademi Pengajian Melayu Nusi Melaya APM yang menjalankan tinjauan tersebut. Okey, tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.